Dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, RTM dengan bangganya mempersembahkan debat perdana dengan perantara anda, Datuk Johan Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini merupakan musim kedua debat perdana RTM. Kalau musim pertama kita membahaskan isu perpaduan dan integrasi nasional selama 9 minggu, kali ini kita akan membincangkan penyakit sosial yang cukup meruncing, yakni dadah. Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, baru-baru ini sewaktu melancarkan Karnival 6 Jahanam, menyebutkan bahawa masalah dadah di negara ini berada pada tahap yang berbahaya. Debat perdana mengenai dadah ini disiarkan secara langsung melalui TV1 ke seluruh negara, dan selain saudara penonton yang menyaksikannya di kaca TV masing-masing, program ini juga diikuti oleh para hadirin di Auditorium Perdana RTM. Apakah masalah sebenar di sebalik musibah dadah ini? Apakah tidak cukup akta dan peruntukan undang-undang? Apakah tidak cukup penguasaan? Apakah ini satu lagi bukti kegagalan kita mengurus kejayaan? Kita mempunyai sedemikian ramai anak-anak muda yang terbabit, dan bayangkan kosnya pada negara, juga harga yang harus dibayar untuk merawat kumpulan ini. Itu belum lagi kos lain yang terbabit, kos emosi, trauma, psikologi, wang ringgit, maruah, nama baik, entah apa lagi yang ditanggung oleh keluarga yang terbabit. Malam ini, saudara penonton, kita bawakan tokoh-tokoh yang mungkin berbeza fahaman politik mereka. Malam ini kita tidak menjanjikan lampu Aladin untuk menyelesaikan semua masalah serius ini. Lagipun apalah yang boleh dilakukan dalam masa 60 menit. Tetapi kehadiran mereka di sini sebenarnya sudah menunjukkan kesediaan untuk membincangkan isu yang penting dan cukup menyakitkan ini. Mudah-mudahan dialog terbuka ini akan memulakan sesuatu yang baru. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, kami telah membawa ke auditorium ini 4 orang tokoh. Di sebelah kiri saya ingin perkenalkan Yang Berhormat Datuk Haji Noh Omar, Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang juga Ahli Parlimen Tanjung Karang. Di sebelah beliau ialah Yang Berhormat Teng Chang Kim, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Pinang, Selangor, dan diikuti oleh Dr. Lok Lok Haji Ghazali, Timbalan Ketua Dewan Muslimah PAS dan juga Ahli Jawatankuasa PAS Pusat. Dan di hujung sekali ialah Profesor Dr. Mahmud Nazar Muhammad dari Fakulti Pembangunan Sosial dan Manusia Universiti Utara Malaysia. Bagi pihak RTM, saya ingin mengalu-alukan kehadiran keempat-empat tokoh ini. Sebelum kita bermula, saya ingin menunjukkan grafik, gambar, statistik mengenai penagihan dadah yang terbaru bagi tahun 2004. Kalau kita perhatikan, inilah jumlah yang tertera. Kita dapat melihat angkanya, iaitu jumlah penagih bagi tahun 2004 ialah 38,672 orang. Dan ini menampakkan sedikit pengurangan daripada tahun sebelumnya, iaitu tahun 2003. Dan kita bercakap tentang penagih baru seramai 19,000 lebih kurang, dan penagih berulang lebih kurang 18,000 lagi. Ya. Dan untuk slide yang kedua, saudara penonton, kita akan perhatikan ada apa yang berlaku ialah kita dapat melihat berapa jumlah penagih baru dan penagih berulang. Ya, ini kita lihat berdasarkan kepada bulan dan berdasarkan kepada sebulan dan sehari. Artinya ada penagih baru di negara ini 55 orang setiap hari, menjadikan jumlahnya lebih kurang 1,800 orang setahun. Dan mengikut perangkaan agensi anti dadah negara, jumlah terkumpul penagih dadah dari tahun 1988 hingga tahun 2004 ialah seramai 274,420 orang. Dan ini merupakan 1,09% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara ini atau penduduk Malaysia. Saya ingin bermula dengan Yang Berhormat Datuk Haji Noh. Apa sebenarnya masalah yang paling besar yang kita hadapi dalam menangani isu dadah ini, Datuk? Terima kasih, Datuk Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Izinkan saya terangkan dulu. Apakah usaha-usaha yang kerajaan telah ambil untuk memerangi dadah. Kita sudah maklum bahawa pada tahun 1983 bahawa kerajaan telah pun mengisytiharkan
bahawa dadah ialah musuh nombor satu negara. Sehari ini hampir lebih dekat 16 tahun lebih. Kita lihat musuh nombor satu negara ini bukannya makin bertambah, tapi ia semakin banyak. Dan lebih menggerunkan kita ialah pada tahun 1998, suatu menteri-menteri luar ASEAN mengadakan mesyuarat. Satu deklarasi telah dia buat bahawa pada tahun 2015 negara-negara ASEAN adalah bebas daripada dadah. Ini bermakna pada tahun 2015 Malaysia mesti bebas daripada dadah. Ini yang telah disetujui di negara-negara ASEAN. Ini ke dadah sifar lah. Ini kemudian saya ingat tak ada sifar. Tapi sebenarnya tidak seperti hari ini. Saya nak terangkan bahawa masalah dadah ni kita telah ambil tindakan lama. Daripada tahun 1972 kita pernah tubuhkan Biro Narkotik Pusat di bawah Kementerian Undang-Undang. Kita tengok tak berjaya. Tahun 75 ubah lagi dasar. Kita ubah pula jawatan kuasa kabinet mengenai dadah yang difungsikan oleh Yang Berhormat TPN pada masa itu. Pun kita tengok kurang berkesan. Tahun 1978 tubuh lagi jawatan kuasa memenangi dadah yang dibantu pula oleh unit berencana eksekutif. Tak berjaya juga. Tahun 1983 kita tubuhkan pula jawatan kuasa anti dadah dan juga pasukan petugas anti dadah. Ini yang bertanggungjawab terus kepada Majlis Keselamatan Negara. Pun kita tengok masalah dadah ni pun bertambah. Tahun 1995 kita telah tubuhkan anti ADK pada masa itu. Hari ini kita dah tahu ubah nama. Dia tambah nama AADK, itu Agensi Anti Dadah Kemasaan, ditubuhkan pada 1995 sebagai satu lead agency untuk kita memerangi dadah. Dan tahun 2004 ini, bulan Januari, kerajaan telah pun menubuhkan lagi pula jawatan kuasa yang baru. Itu jawatan kuasa kabinet untuk kita memerangi dadah. Di bawah jawatan kuasa kabinet ini, kita tubuhkan pula Majlis Tindakan Memerangi Dadah yang dipusing oleh TPM. Dan MTMD ini, kita wujudkan pula di tiap-tiap negeri. Yang mana tiap negeri ini akan dipungsikan oleh tiap-tiap menteri besar. Kemudian MTMD juga kita akan wujud pula di tiap-tiap daerah di seluruh negara yang akan dipungsikan oleh pegawai-pegawai daerah. Jadi kita harap dengan struktur yang baru ni, kita akan membuat approach yang baru untuk kita mengurangkan dan kita cuba mencapai matlamat bebas dadah pada tahun 2015. Baik, Yang Berhormat Teng, apakah Yang Berhormat rasa langkah-langkah ini boleh menyelesaikan sikit banyak masalah yang kita hadapi ini? Saya mengakui bahawa masalah dadah ini adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara. Tapi saya tidak begitu setuju bahawa ini adalah musuh nombor satu negara ini. Walaupun saya rasakan bahawa pendekatan selama ini yang kita ambil ini bukan satu pendekatan yang holistik. Kita terlalu biasa melihat dan memerhatikan, mengkaji masalah ini dari sudut pandangan pemerintah. Jadi kita hidup dalam satu masyarakat yang mengamalkan paternalism. Kita lihatnya dari segi sudut kebapaan. Kita cuba nak membentangkan cara penyelesaian. Kita kurang melihat perkara itu, isu ini daripada sudut pandangan belia kita. Apakah masalah mereka? Menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada dadah untuk melepas tension. Jadi saya kira dalam pendekatan yang akan datang ini, sepatutnya input daripada golongan belia harus diberi keutamaan. Dan juga saya kira selama ini penglibatan daripada parti politik yang lain, parti pembangkang, daripada NGO juga saya rasa masih boleh dipertingkatkan lagi. Saya rasa kerajaan harus melihat perkara ini dari sudut yang lebih holistik. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Dr. Lok, kalau kita perhatikan, ini kita banyak bercakap tentang masalah yang berlaku dan kita sudah membincangkan isu ini agak